من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم افتح علينا وانصر علينا من خزائن رحمتك يا ارحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واهل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تؤثر يا كريم الحمد لله رب العالمين. Amin, amin ya rabbal alamin. Okey, baiklah, hari ini kita akan belajar tentang sistem persekutuan. Seperti awak tahu, persekutuan bermula dengan 9 buah negeri-negeri Melayu termasuk 2 negeri-negeri Selat. Cuma raja-raja atau majlis raja-raja cuma melibatkan 9 negeri-negeri Melayu ini saja, tidak termasuk negeri-negeri Selat iaitu Melaka dan Pulau Pinang. Jadi hari ini apa yang kita nak belajar tentang sistem persekutuan. Bila sebut tentang sistem, dia adalah salah satu kompartmen ataupun salah satu cara tindakan yang dijalankan dalam pentadbiran negara. Okey, sebelum kita memulakan dengan lebih lanjut, kita akan pergi bagaimana latar belakang sistem persekutuan di negara kita. Bermula daripada tahun 1895 sehingga kepada terbitnya sistem persekutuan Tanah Melayu 1963. Okey, dipersilakan Aswa dan Koyu. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang ni kita akan belajar bab 4.1 latar belakang sistem persekutuan di negara kita. Malaysia merupakan sebuah negara yang mengamalkan sistem persekutuan. Persekutuan bermaksud penyatuan beberapa buah negeri dan membentuk sebuah negara bersekutu. Antara unsur penting dalam sebuah negara persekutuan termasuklah wujudnya kerajaan persekutuan, kerajaan pusat dan kerajaan negeri serta pembahagian kuasa dalam sistem pentadbiran. Pembentukan sistem persekutuan di Malaysia. Sistem persekutuan di negara kita mempunyai latar belakang sejarah tersendiri iaitu bermula pada tahun 1896 hingga tahun 1963. Persekutuan 1896. Berikutan perluasan pengaruh British, sebuah persekutuan yang terdiri daripada 4 buah negeri Melayu ditubuhkan berdasarkan Perjanjian Persekutuan 1895. Persekutuan berkuat kuasa pada tahun 1896 dan dikenali sebagai NNMB. Persekutuan tersebut tidak mempunyai agihan kuasa dan fungsi khusus antara kerajaan persekutuan dengan kerajaan negeri. Banyak keputusan pentadbiran dibuat oleh Residen Jeneral di Kuala Lumpur sebagai pusat pentadbiran NNMB. Sejarah pembentukan Konfederasi Negeri Sembilan 1895. Pada tahun 1889, Luak Tampin, Rembau dan Seri Menanti disatukan sebagai Konfederasi Seri Menanti dan bersetuju menerima seorang residen British. Pada tahun 1895, satu perjanjian ditandatangani antara Yang Tuan Besar Seri Menanti dengan Undang Johor, Sungai Ujong, Jelebu, Rembau dan Tunku Besar Tampin untuk menubuhkan sebuah konfederasi yang lebih besar dikenali sebagai Negeri Sembilan. Mereka juga bersetuju menerima residen British bagi membantu pentadbiran konfederasi tersebut. Yang Tuan Besar Seri Menanti, Tuanku Muhammad Ibni Tuanku Antah kemudian dilantik sebagai Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan yang pertama pada tahun 1898. Martin Lister pula dilantik sebagai residen yang pertama di Negeri Sembilan. Di sebelah yang kotak warna pink tu anda boleh tengok Sultan Raja-Raja Melayu yang menandatangani Perjanjian Persekutuan 1895. Empat negeri ni dipanggil negeri-negeri Melayu bersekutu. Tidak bersekutu ada berapa? Ada 9. Tidak bersekutu ada 9? Banyaknya. Aduh, tidak bersekutu ada berapa anak-anak? Berapa? Berapa ha? 5. Ingat yang cuti hari Jumaat kecuali Perlis dan kecuali Perlis. Okey? 5. Kedah, Kelantan, Terengganu, Perlis dan Johor. Itu negeri Melayu tidak bersekutu lah. So negeri-negeri Melayu bersekutu ni dia terima residen. Negeri-negeri Melayu tidak bersekutu dia terima penasihat British. Okay, seterusnya. Seterusnya saya menjemput Asfar. Seterusnya, Majlis Mesyuarat Persuan 1927
Majlis ini distruktur semula pada tahun 1927 untuk memperkemas tadbir urus persekutuan dan mengukuhkan kedudukan British di negeri Melayu. Gambar ni menunjukkan Raja-Raja Melayu dan pembesar bergambar selepas menandatangani perjanjian penstrukturan semula Majlis Mesyuarat Persekutuan pada tahun 1927. Seterusnya Kesatuan Malaya 1946 iaitu Malayan Union. Pada tahun 1946, British berusaha untuk menyatukan pentadbiran semua negeri Melayu serta Pulau Pinang dan Melaka untuk membentuk sebuah kerajaan berbentuk kesatuan yang dinamakan Kesatuan Malaya 1946 atau Malayan Union. Konsep kesatuan ni yang diperkenalkan di bawah Malayan Union ini turut membayangkan pembentukan sebuah kerajaan pusat yang kuat di bawah kuasa Gubernur British. Malayan Union dilaksanakan dalam tempoh masa yang terhad dan gagal diteruskan setelah mendapat bantahan daripada Raja-Raja Melayu dan orang Melayu. Kemudian Persekutuan Tanah Melayu 1948. Yang pertama, satu gabungan 9 buah negeri Melayu dan 2 buah negeri NNS yang dikenali sebagai Persekutuan Tanah Melayu terbentuk melalui Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948. Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948 menetapkan kuasa kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri. Terakhir, pengagihan kuasa peringkat persekutuan dan negeri menandakan bermula era moden amalan persekutuan di negara kita. Pesuruhjaya Tinggi British dilantik sebagai Ketua Persekutuan. Raja-Raja Melayu memerintah negeri mengikut perlembagaan negeri masing-masing. Persekutuan Tanah Melayu pada tahun 1957. Pada 31 Ogos 1957, muncul Persekutuan Tanah Melayu yang merdeka. Persekutuan yang berasaskan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957 mewujudkan sebuah kerajaan persekutuan yang kuat bagi melicinkan pentadbiran negara yang berdaulat. Jawatan yang di-Pertuan Agong diwujudkan sebagai Ketua Persekutuan. Konsep persekutuan diperkukuhkan dengan sistem raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen melalui peruntukan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957. Persekutuan Malaysia 1963. Pada 16 September 1993, berdasarkan Perjanjian Malaysia, maka lahir sebuah persekutuan yang terdiri daripada 11 buah negeri Tanah Melayu, Singapura dan 2 buah negeri Borneo iaitu Sarawak dan Sabah. Persekutuan ini dinamakan Malaysia. Pembentukan sistem persekutuan di negara kita merupakan penerusan tradisi sejarah. Sistem tersebut berakar umbi daripada pemerintahan beraja dan berkait rapat dengan perluasan pengaruh British dalam pentadbiran negeri Melayu. Itu saja pembentangan kami pada hari ini. Sekian, terima kasih. Ada soalan? Tak ada. So, bermula pada tahun berapa sistem persekutuan ni? 1927. 1896 lah. Okey, lepas tu 1927, lepas tu? 1946. 46, 48, 57 dan akhirnya 63 apabila berlakunya pembentukan Malaysia. So persekutuan ni sebenarnya adalah gabungan negeri-negeri, cuma pada tahun 1957 kepada 1963 dia dah tampur dah negeri lain kan, iaitu Sabah, Sarawak, Singapura. So persekutuan ni adalah hasil sebenarnya daripada negeri-negeri Melayu bersekutu yang awak belajar di tingkatan 3. Bagaimana persekutuan itu dibentuk. Itulah yang mula dia. So sehingga selepas Perang Dunia Kedua 1946, maka berlakulah Persekutuan Tanah Melayu pula 1948 sebab itu adalah permulaan berlakunya pilihan raya sebelum nak mencapai kemerdekaan pada tahun 1957. So ini tak ada masalah lah. Persekutuan ni adalah penyatuan beberapa buah negeri dan membentuk sebuah negara bersekutu atau persekutuan. Okey, setakat itu ada soalan?
Tak ada. Soalan? Tak ada cikgu. Okay, boleh sambung. Tak ada cikgu. Kumpulan kedua boleh sambung. Siapa? Khairunisa, Putri Nopal. Saya. Dania dan Irene. Okey, Irene dan Dania. Okey, silakan. Cikgu. Ya. Minta maaf nak minta seminit sekejap boleh? Okey, seminit kita kira 60 kali sekarang. Okey, Anis Dania sekali hari ni Okey. Ya, cikgu. Okey, kita tunggu. Okay, mula. Tunggu minit. Okay. Ini pula kerajaan persekutuan kerajaan negeri. Macam sebelum ni saya pernah cakap lah, contohnya kerajaan persekutuan tu yang dia kebanyakannya berpusat di Putrajaya, antaranya pelajaran, kesihatan, manakala kalau negeri dia adalah tanah yang saya selalu sebutkan. Okey, hari ni kita akan belajar persekutuan dan negeri. Cuma di bawah negeri tu kita ada lagi satu peranan kerajaan iaitu pertempatan. Kita panggil apa? Pertempatan ni. Kerajaan tempatan. Yang mana kerajaan tempatan ni dia lebih melibatkan kepada untuk memberikan keamanan dan kemakmuran kepada negeri tersebut. Antara majlis ni contoh majlis daerah, okey, majlis negeri, majlis daerah, majlis bandaraya, perbandaran. Itu semua bawah kerajaan tempatan. Okey, dah boleh mula? Grup 3 dah bersedia belum? Grup 3? Luqman, Faiz dengan Aziz. Dah cikgu dah. Okey dah. Kalau sempat kita masuk 3 sekejap lah. 3 ni adalah kerjasama kerajaan persekutuan dengan kerajaan negeri. Dia ada 4 sektor lah. Contohnya khazanah laut dan sebagainya. Yang ni Zania dah? Jap, saya present jap. Okey, present now. Lagi seorang Irene, mana Irene? Irene kamera dia problem cikgu. Saya ada cikgu. Okey. Okey. Okey, semua nampak slide kan? Nampak. Okey. So kami akan membentangkan tentang 4.2 berkaitan dengan kuasa kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri. Seperti yang kita tahu, kerajaan Malaysia terdapat 3 peringkat, iaitu peringkat kerajaan persekutuan, kerajaan negeri dan juga kerajaan tempatan. Okey. So, pembahagian kuasa. Dari segi kalau nak tengok buku teks 68 tapi tengok slide lagi cantik kot. Okay. Perlembagaan persekutuan memperuntukkan kuasa yang khusus antara kerajaan persekutuan dengan kerajaan negeri yang meliputi kuasa perundangan dan kuasa pemerintahan. Maksudnya faham kan? Maksudnya ada kuasa yang khusus untuk setiap kerajaan tu. Maksudnya tak semua sama. Dia pembahagian kuasa lah antara kerajaan. Okay, so pembahagian kuasa antara kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri ni tujuan dia untuk melicinkan perjalanan sistem persekutuan serta mengelakkan permasalahan antara kedua-dua peringkat kerajaan. Sebab itulah dia dibahagikan mengikut kesesuaian. Macam kalau di peringkat persekutuan kan ada kerajaan persekutuan. Jadi peruntukan kuasa yang lebih besar akan diberikan kepada kerajaan persekutuan tu lah untuk
menjamin kestabilan dan kemajuan negara. Okay. Tapi seterusnya bagi kerajaan tempatan pula tidak ditetapkan peruntukan kuasa yang khusus. Tapi kerajaan tempatan ni kedudukan dia berada di bawah kerajaan negeri. Okay. Boleh faham? Saya faham. Okay. Seterusnya, kalau tu ada info kan, pusat, sekejap ya Anis. Pusat pentadbiran kerajaan persekutuan. Okay. Seperti yang kita tahu, Malaysia pusat apa kita panggil yang Putrajaya tu persekutuan lah kan, tempat semua kat situ. Pejabat Perdana Menteri semua kat situ kan. Okay. Awalnya pusat pentadbiran kita di Kuala Lumpur. Kemudian pada tahun 1999 dipindahkan ke Putrajaya. Masa 1999 ni negara Malaysia, Perdana Menteri masa tu adalah Tun Dr. Mahathir Mohamad. Jadi Tun Dr. Mahathir Mohamad ni yang telah mengisytiharkan Putrajaya sebagai pusat pentadbiran Malaysia. Okay. Hal ini kerana seperti yang kita tahu, Kuala Lumpur merupakan ibu negara Malaysia. Jadi dekat Kuala Lumpur tu banyak berlaku pembangunan yang pesat. Sampai sekarang pun masih ada bangunan-bangunan yang baru ditubuhkan kan. Jadi untuk mengelakkan kesesakan dan juga untuk menjadikan kita punya pentadbiran lebih sistematik, pusat pentadbiran ditukar ke Putrajaya. Nama Putrajaya macam yang kita tahu dia ambil daripada nama Perdana Menteri kita pertama iaitu Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj. Okay, seterusnya berkaitan dengan kuasa kerajaan persekutuan. Okay, macam yang tadi, pengenalan tadi dah terang, kerajaan persekutuan ni diberi kuasa yang lebih besar. Okay. Pada peringkat persekutuan, institusi yang punya kuasa untuk membuat undang-undang bagi seluruh Malaysia ialah Parlimen. Maksudnya Parlimen di sini adalah institusi yang diberikan kuasa untuk mengubah undang-undang bagi seluruh Malaysia, bukan pada negeri sahaja. Okay, so kuasa pemerintahan kerajaan persekutuan meliputi perkara yang termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan sebagai senarai persekutuan. Maksudnya senarai persekutuan tu adalah perkara-perkara yang berada dalam Perlembagaan Persekutuan berkaitan dengan kuasa pemerintahan kerajaan persekutuan. Okay, senarai tersebut menjelaskan kuasa kerajaan persekutuan yang luas, meliputi skop kepentingan nasional dan merangkumi semua aspek perkhidmatan berhubung dengan pentadbiran negara. Okay. So, antara perkara yang terkandung dalam senarai persekutuan termasuklah hal ehwal negeri, pertahanan, keselamatan dalam negeri, pentadbiran keadilan, kewarganegaraan, kewangan, perhubungan dan pengangkutan, pelajaran, perubatan dan kesihatan. Maksudnya apa yang kita tengok kat sini adalah berkaitan dengan keseluruhan. Maksudnya keseluruhan lah, bukan saja dari segi keselamatan. Malah ada pentadbiran, keadilan, kewarganegaraan semua. Okay. Kalau tengok dalam teks ada gambar-gambar tu kan, kompleks Sri Perdana semua. Kalau pentadbiran keadilan tu sebenarnya apa? Pentadbiran keadilan? Pentadbiran kan cikgu? Yelah, apa dia? Keadilan dalam pentadbiran. Yelah, apa dia? Contoh dia sebenarnya. Maksudnya macam kuasa. Mahkamah lah. Mahkamah tu semua di bawah kerajaan. Contohnya mahkamah perempuan, mahkamah yang tinggi. Tapi ada juga di bawah kerajaan negeri mahkamah. Contohnya di bawah kerajaan negeri mahkamah tu. Mahkamah negeri, mahkamah negeri apa dia? Mahkamah negeri. Mahkamah undang-undang adat kan. Kalau kat Sabah Sarawak. So, kalau yang dicakap tentang pentadbiran keadilan ni, dia adalah mahkamah-mahkamah tinggi yang kebanyakannya memperlihatkan isu-isu yang berkaitan dengan pentadbiran lah. Contohnya hari tu politik semua tu kan, itu mahkamah negeri. Mahkamah persekutuan. Okay, lagi? Ada soalan nak tanya? Okay, next. Seterusnya Irene boleh sambung. Okay, seterusnya kita tengok dekat bahagian kuasa yang kedua iaitu kuasa kerajaan negeri. Kalau macam kuasa kerajaan persekutuan tadi kan dia ada parlimen. Kalau dekat negeri ni dia ada DUN, Dewan Undangan Negeri. DUN ni dia ada kuasa untuk gubal undang-undang bagi negeri. Kalau macam
kerajaan persekutuan tadi dia ada senarai persekutuan. Kalau kerajaan negeri ni dia ada senarai negeri dia. Apa yang dia buat. Contoh dia undang-undang Islam, berkaitan tanah, pertanian dan perhutanan, kerajaan tempatan dan hari kelepasan negeri. Baiklah, seterusnya peruntukan tambahan bagi Sabah dan Sarawak. Bagi kerajaan negeri Sarawak dan Sabah ni dia ada kuasa tambahan untuk menyesuaikan kemasukan negeri berkenaan ke dalam Persekutuan Malaysia. Di bawah Akta Immigration 1963, Kerajaan Negeri Sarawak dan Sabah ni dia ada kuasa untuk kekalkan kuasa kawalan dia, kemasukan dan kediaman di negeri-negeri berkenaan. Kalau kita tengok dekat buku teks muka surat 70, kita boleh tengok ada dia punya tambahan senarai negeri bagi negeri Sarawak dan Sabah. Contoh dia Undang-Undang dan Adat Anak Negeri, Mahkamah Anak Negeri dan Kereta Api di Sabah. Okay, seterusnya ialah senarai bersama. Senarai bersama ni perkara yang membolehkan Parlimen dan DUN tu dia gubal undang-undang bersama-sama. Maksudnya dia tak kisahlah dia siapa pun, dia gubal je sama-sama. Tapi kalau macam undang-undang yang Parlimen dan DUN tu gubal, kalau ada benda yang DUN tu dia canggah, tapi kalau Parlimen tu dia luluskan, dia kena juga patuhi undang-undang yang diluluskan tu. Antara contoh undang-undang senarai bersama tu ialah kebajikan awam, beasiswa, pelindungan haiwan liar dan taman negara, perancangan bandar dan luar bandar, kesihatan awam, kebersihan dan pencegahan penyakit, kebudayaan dan sukan dan perumahan. Lepas tu yang terakhir sekali, Anis Dania. Okay, baiklah, yang terakhir sekali ialah kerajaan tempatan. Kerajaan tempatan ni kerajaan peringkat ketiga yang diberi kuasa untuk mentadbir dan melaksanakan tanggungjawab dalam sesebuah kawasan tempatan atau daerah kecil yang diwartakan. Maksudnya macam kan ada kerajaan negeri, bawah kerajaan negeri tu ada kerajaan tempatan. Tempatan tu macam dia punya anak-anak. Kerajaan tempatan ni dia lebih dikenali sebagai pihak berkuasa tempatan, PBT, dan berada di bawah bidang kuasa kerajaan negeri. Macam yang saya cakap tadi, kerajaan tempatan ni dia perantara antara kerajaan negeri dan rakyat, serta berperanan memberikan perkhidmatan kepada penduduk setempat. Fungsi kerajaan negeri digariskan oleh Akta Kerajaan Tempatan 1976 iaitu Akta 171 merangkumi seluruh jenis kerajaan tempatan seperti Majlis Bandaraya, Majlis Perbandaran dan Majlis Daerah. Okey. Kalau macam dalam buku teks muka surat 71, dekat situ kita boleh tengok fungsi-fungsi kerajaan tempatan tu, yang antara dia menyediakan perkhidmatan pembersihan, keluarkan lesen dan kawalan penjaja, menjaga kesihatan awam, mengindahkan kawasan, menyenggara sistem saliran dan banyak lagi. Jadi secara keseluruhannya ada dua bahagian kuasa, iaitu kuasa kerajaan negeri, persekutuan dengan kuasa kerajaan negeri. Dah cikgu. Okey, ada soalan tak nak tanya? Semua ni dengar ke takut tidur kan sebab kamera tak buka? Ada soalan? Kan kau tanya kan dapat jawab tak ni? Okey, saya nak tanya, Nabil ada dalam ni, Nabil? Oh, Nabil. Ada cikgu. Okey, sebutkan apa kita panggil tu nama dia, yang perkara yang terkandung dalam sinarai persekutuan. Apa agensi-agensi atau bidang-bidang tugas di bawah kerajaan persekutuan? Nabil? Pertahanan cikgu. Lagi? Takkan satu je, banyak tadi kau sebut. Hal ehwal luar negeri.
ahli waris luar negeri, pentadbiran keadilan, pelajaran, kesihatan dan sebagainya. Okey, Khairunisa, apa pula di bawah kerajaan negeri? Khairunisa? Saya cikgu. Kerajaan Sila. negeri Saya cikgu. Ya. Undang-undang Islam, tanah, pertanian, kerajaan tempatan dengan hari kelepasan negeri. Okey, betul. Kemudian saya nak Zulaika Zulkarnain, apakah sinarai bersama? Maksudnya dia bergabung, bekerjasama di bawah kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri. Zulaika? Ya cikgu. Apakah perkara yang terkandung di bawah sinarai bersama atau di bawah sinarai persekutuan dan negeri? Dua-dua masuk campur. Sinarai bersama. Apakah perkara yang terkandung di bawah sinarai bersama? Selain daripada beasiswa. Zulaika? Disebut tadi. Kebajikan awam, Okey, lagi perlindungan haiwan liar dan taman negara. kebudayaan, sukan, perumahan dan sebagainya. So, kalau kamu nak tahu apa yang kamu terangkan tu adalah pengagihan kuasa di bawah kerajaan persekutuan dan negeri dan kerajaan senarai bersama. Kemudian di bawah kerajaan persekutuan, di bawah kerajaan negeri, ada yang menjadi pengantara di antara kerajaan negeri dengan rakyat iaitu adalah PBB, PBT. Pihak berkuasa tempatan. Biasanya pihak berkuasa tempatan ni dia melibatkan majlis-majlis negeri dan gaji dia pun dibayar mengikut negeri dan kebiasaannya mereka bekerja di dalam negeri, cuma kalau tukar pun daerah. Berbanding dengan orang yang bekerja di bawah sinarai persekutuan, kalau dia pindah dia boleh pindah luar negeri. Tapi kalau biasanya di bawah kerajaan negeri dia akan pindah di negeri yang sama lah. Maksud dia kalau Negeri Sembilan mungkin dia kerja jelebu, lepas tu rembau, dia di bawah bidang yang sama. So saya rasa setakat itu saja untuk sinarai persekutuan, sinarai negeri dan juga PBT. Ada soalan? Tak ada. So kita boleh sambung dengan Luqman. Luqman saya rasa sempat dengan kerjasama pembangunan sosial dan pemulihan khazanah negara. Silakan. Kejap cikgu, Faiz nak present. Okey, bab 4.3 kerjasama kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri. Kalau berkutat muka surat 72. Okey, teruskan. Kerjasama antara kerajaan persekutuan dengan kerajaan negeri penting untuk memastikan segala usaha pembangunan dapat memberikan manfaat demi kesejahteraan rakyat di seluruh negara. Kerjasama ini antaranya meliputi aspek pembangunan sosioekonomi, pemeliharaan khazanah negara, perumahan dan keselamatan. Okey, untuk aspek yang pertama, kerjasama pembangunan sosioekonomi. Bagi menjayakan pembangunan sosioekonomi ini, kerajaan persekutuan menubuhkan agensi yang dapat memberi bantuan kewangan dan kepakaran kepada kerajaan negeri. Kerajaan negeri pula menyediakan tanah untuk tujuan pembangunan kerana tanah di bawah bidang kuasa kerajaan negeri. Untuk pembangunan tanah, pada peringkat awal kemerdekaan, kerjasama sosioekonomi tertumpu pada pembukaan tanah baharu dan pembangunan in situ. In situ ni menekankan pembangunan fizikal desa seperti penyediaan kemudahan asas, rumah rakyat dan pusat pertumbuhan ekonomi desa. Pada tahun 1956, kerajaan persekutuan menubuhkan Federal Land Development Authority FELDA atau bahasa Melajunya Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan untuk mengurus dan menyalurkan bantuan kewangan kepada kerajaan negeri.
dalam usaha melaksanakan rancangan pembangunan tanah baru. Selepas Feldani berjaya, kerajaan negeri dia menubuhkan pula Federal Land Consolidation and Rehabilitation Authority, FELCRA, atau bahasa Melayu dia Lembaga Penyatuan dan Pemulihan Tanah Persekutuan, pada tahun 1966 untuk menyatukan, memulihkan dan membangunkan tanah kerajaan negeri yang terbiar di seluruh negara. Okey. Seterusnya pembangunan wilayah. Selepas tahun 1970, kerjasama sosioekonomi diperluas kepada pembangunan wilayah berdasarkan pembangunan kawasan. Kerajaan Persekutuan membuka kawasan lebih luas di beberapa buah negeri untuk membangunkan wilayah baru. Agensi pembangunan yang terdapat di Sarawak antaranya Lembaga Kemajuan Tanah Sarawak LKTS, Lembaga Penyatuan Pemeliharaan Tanah Sarawak SALCRA. Untuk agensi pembangunan yang terdapat di Sabah pula antaranya Lembaga Kemajuan Tanah Sabah SLDB. Untuk agensi pembangunan yang terdapat di Semenanjung antaranya Lembaga Kemajuan Wilayah Kedah, Lembaga Kemajuan Wilayah Pulau Pinang, PERDA, Lembaga Kemajuan Johor Tenggara, KEJORA, Lembaga Kemajuan Kelantan Selatan, KESEDAR, Lembaga Kemajuan Terengganu Tengah, KETENGAH, Lembaga Kemajuan Pahang Tenggara Barat. Yang terakhir, pembangunan koridor wilayah. Selepas tahun 2005, kerjasama sosioekonomi dilaksanakan melalui pembangunan koridor wilayah berlandaskan projek pembangunan. Pembangunan koridor wilayah merupakan perancangan strategik jangka panjang yang memberikan tumpuan kepada pembangunan di negeri dan wilayah yang kurang pesat untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan negeri dan wilayah. Jadi itulah. Okey. Apa yang kamu boleh simpulkan tentang kerjasama pembangunan sosioekonomi dalam bidang pembangunan tanah, pembangunan wilayah dan pembangunan koridor wilayah? Apa yang kamu boleh simpulkan dalam sosioekonomi ni, apa kerajaan nak bentuk? Dan dua-dua kerajaan bergabung, kerajaan negeri dan persekutuan. Tapi sebenarnya apa yang dia nak bentuk sebenarnya? Pada pandangan anda lah. Di bawah kerajaan pembangunan sosioekonomi, dia nak buat apa? Nak bentuk pembangunan negara. Yelah, bentuk pembangunan negara ke arah apa? Memang dia buat pembangunan ni semua nak bentuk pembangunan negara, nak majukan negara, tapi untuk apa? Untuk naikkan ekonomi. Selain pada menaikkan ekonomi? Untuk rakyat lah. Kalau rumah kebiasaannya rakyat. Taraf kehidupan rakyat. Ya, meningkatkan taraf kehidupan rakyat ataupun kita panggil lebih mudah untuk memberikan kesejahteraan kepada rakyat. Kalau kamu tengok pada zaman dahulu, Felda Petra ni antara kawasan tanah yang memang kering kontang, tak ada elektrik, tak ada air, tetapi kerajaan buka dan buat pembangunan perumahan atau membangunkan tanah tersebut untuk perumahan kepada peladang-peladang atau kita panggil petani ke peladang ni, peladang-peladang lah yang dalam bidang apa kita panggil kelapa sawit, getah ataupun kebiasaannya kelapa sawit lah Felda Petra. So semakin lama kerajaan dah majukan Felda ini sehingga kini kalau kamu tengok kebanyakan rumah Felda dah tak ada kayu. Asalnya pada zaman dahulu rumah Felda hanya kayu yang dibina dan terpaksa makin lama makin sikit buka untuk elektrik dan air. Tapi semakin lama pembangunan tanah di Felda itu semakin maju. Kemudian dibuka pula pembangunan wilayah, contohnya wilayah Perda, Kedah, Kejora. Itu semua adalah pembangunan tanah ataupun pembangunan perubahan sehingga lahirlah pembangunan koridor wilayah. Apa itu pembangunan koridor wilayah, Luqman? Tadi? Pembangunan koridor wilayah ni dalam erti kata yang lain pembangunan apa? Strategik jangka panjang. Okey, strategik jangka panjang
kepada kawasan-kawasan yang tengah membangun. Contohnya macam kita Malaysia memang negara berbangun, jadi ada lagi negeri-negeri yang tengah membangun. Sebagai contoh Johor, Kedah, Sabah dan Sarawak. Ini semua adalah rancangan-rancangan kerajaan selain daripada meningkatkan ekonomi, meningkatkan taraf hidup, malah untuk memberikan kesejahteraan kepada rakyat. Kerana apa? Bila dia bangunkan taraf hidup, secara tidak langsung kerajaan rakyat juga dapat meningkatkan ekonomi. Kalau dia bangunkan wilayah-wilayah, semakin lama peluang pekerjaan juga semakin maju, termasuk dengan koridor wilayah. Contohnya kalau kamu tengok rancangan pembangunan Iskandar, berapa ribu peluang pekerjaan dibuka di Iskandar itu. So selain daripada untuk memberikan perancangan jangka panjang, dia juga adalah untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan antara negeri dan wilayah. Selain daripada memberikan kesejahteraan kepada rakyat lah. Boleh? Boleh cikgu. Okay, seterusnya boleh kita sambung lagi kot pemulihan khazanah negara. Okey, seterusnya kerjasama pemeliharaan khazanah negara. Malaysia ni merupakan negara yang terkenal dengan kekayaan flora dan fauna. Bagi mengekalkan warisan biodiversiti untuk kepentingan generasi kini dan akan datang, kerajaan pada setiap peringkat bekerjasama mewujudkan rangkaian kawasan perlindungan seperti taman negara dan taman laut. Slide awak memang ni je lah. Slide awak satu ni je ke? Sekejap cikgu. Dia bergerak. Oh, dia bergerak. Okey, faham. Okey. Pengurusan Taman Negara. Berdasarkan Perlembagaan Persekutuan, pengurusan hidupan liar dan taman negara merupakan tanggungjawab bersama antara Kerajaan Persekutuan dengan Kerajaan Negeri. Bagi mengukuhkan kerjasama ini, Akta Perlindungan Hidupan Liar 1972 iaitu Akta 76 diwujudkan pada tahun 1972. Pada tahun 2010, Akta ini digantikan dengan Akta Pemeliharaan Hidupan Liar 2010 yang dikenali sebagai Akta 716. Antara tahun 1972 hingga tahun 1978, Kerajaan Persekutuan mengambil alih pentadbiran semua jabatan Megastua negeri di Semenanjung Malaysia. Jabatan Megastua kemudiannya dinamakan sebagai Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara Perhilitan Semenanjung Malaysia. Pengurusan Taman Negara di Sarawak terletak di bawah pengurusan Perbadanan Perhutanan Sarawak, manakala Taman Negara di Sabah terletak di bawah Jabatan Hidupan Liar Sabah. Okey, seterusnya kita pergi kepada pengurusan Taman Laut pula. Okey, bagi memelihara khazanah laut di negara kita, 42 buah pulau, saya ulang 42 buah pulau di perairan Kedah, Terengganu, Pahang, Johor, Sabah dan Labuan diwartakan sebagai taman laut sejak tahun 1994. Kerajaan Persekutuan membentuk dasar berkaitan dengan taman laut. Kerajaan negeri berkuasa terhadap pembangunan pulau. Penyelarasan pentadbiran taman laut dibuat melalui mesyuarat Majlis Penasihat Kebangsaan Taman Laut dan Rizab Laut yang dianggotai oleh Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri. Jabatan Taman Laut Malaysia ditubuhkan pada tahun 2007 sebagai agensi Kerajaan Persekutuan yang bertanggungjawab secara keseluruhan dalam dasar pengurusan taman laut di Malaysia. Pada tahun 2018, pengurusan taman laut dipindahkan ke Jabatan Perikanan Malaysia. Kawasan perlindungan marin di perairan Sabah pula di bawah tanggungjawab Kerajaan Negeri melalui agensinya, iaitu Taman Sabah. Itu saja. Okey, ada soalan? So kalau kamu tengok pula pemulihan khazanah negara, biasalah bila melibatkan khazanah negara, macam kalau kita belajar sebelum ni khazanah negara adalah macam sejarah kan, artifak, tetapi yang ni dia nak fokuskan kepada khazanah negara ialah flora dan fauna. Bila sebut tentang flora adalah tumbuh-tumbuhan, okey, bunga-bungaan dan sebagainya, manakala fauna ialah hidupan. Hidupan banyak, ada hidupan liar, hidupan di darat, hidupan di air dan sebagainya. So kalau kamu tengok pengurusan taman negara, antara taman negara yang ada di Malaysia ni, apa taman negara yang awak tahu?
Pahang. Okey, lagi? Perak. Lagi Taman Negara Pahang tu taman negara apa? Endau Rompin. Lagi? Taman negara apa lagi? Raya belum. Lagi? Melayu belum kat mana? Haziq? Perak aku. Okey, lagi? Dalam buku teks tu tak sebut. Okey, Syafiqah Zati, Haziq Syaban. Taman Negara Mulu aku. Ya, kat Taman Negara Muru Sarawak dan Taman Negara Kinabalu. Taman-taman negara ini di bawah Jabatan Perhilitan. Okey, Jabatan Perhilitan Negara. Dia menguruskan taman-taman negara. Di dalam taman negara ini ada apa? Spesies terancam. Contoh? Rafflesia. Lagi? Harimau Malaya. Lagi? Kijang. Lagi? Tenggiling. Lagi? Tapi Tapi kebanyakan taman siapa tu? Kebanyakan taman negara ini dia lebih kepada fauna. Flora. So macam kalau kamu tengok periuk kera, kalau kamu tengok orang buat lemang kan? Lemang periuk kera, itu semua sebenarnya dia mengancam spesies ini untuk terus hidup. Jadi tujuan taman negara ini adalah untuk menjaga khazanah-khazanah ni supaya tidak luput ditelan zaman, supaya boleh dinikmati oleh generasi akan datang. Contoh dalam buku teks dia cakap tu Rafflesia. Rafflesia ni kebanyakannya ada di Sabah ke Sarawak? Ke dua-dua? Dua-dua. Dua-dua, Sabah dan Sarawak. Okey, kemudian kepada pengurusan taman laut. Macam taman laut ni ialah kawasan pulau biasanya. Banyak pulau. Pulau Tioman, Pulau Pangkor, Pulau Sipadan, Perhentian. Perhentian dan sebagainya. Kebiasaan pulau ni dia hebat disebabkan air lautnya yang bersih, yang terdiri daripada hidupan air atau laut lah. Macam kebanyakannya dilakukan aktiviti snorkeling. Jadi tujuan dia menjaga taman laut ini adalah untuk menjaga hidupan ini, selain secara tidak langsung dia nak menjaga agensi pelancongan negara lah. Andai kata taman-taman laut ini tidak dijaga ataupun pulau-pulau ini tidak dijangka, mengurangkan kemasukan pelancongan ataupun orang luar. Jadi bila kurang orang luar, kuranglah pendapatan negara, khususnya dalam bidang pelancongan. So itu adalah kesan lain jika dia menjaga pengurusan taman laut. So antara taman-taman laut ni kamu boleh tengok di bawah pengurusan informasi tu muka 175 dan peta-peta lokasi pulau-pulau taman laut di Malaysia. Dan paling banyak sekali sebenarnya adalah di Sabah lah. Memang sangat banyak kerana Sabah terkenal dengan laut. Kerana laut dia mengairi sepanjang Sabah tu. Sebab kalau kamu tengok daripada satu daerah ke daerah yang lain pun dia dihubungkan dengan laut. Macam kita daripada satu daerah atau daerah yang lain dihubungkan dengan jalan tah, dia laut. Jadi dia terlalu banyaklah laut-laut untuk dijaga. Okey, setakat ni ada soalan? Soalan? Tak ada ego. Tak ada. Okey, so kita pergi kepada kerjasama penyediaan perumahan rakyat. Okey, last lah. Kang tak boleh terima pula kan. Besok kita sambung lagi. Okey, teruskan. Kerjasama penyediaan perumahan rakyat. Okey, kita pergi kepada kerjasama penyediaan perumahan rakyat. Perumahan terletak di bawah kuasa bersama Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri. Pelbagai strategi dan langkah kerjasama diambil oleh kerajaan untuk memastikan rakyat dapat memiliki rumah sendiri. Perumahan awal kemerdekaan. Pada awal kemerdekaan, Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri bekerjasama menyediakan perumahan kos rendah terutamanya di kawasan bandar. Kerajaan Persekutuan menubuhkan Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan pada tahun 1964 untuk menggiatkan usaha menyediakan perumahan kos rendah. Manakala Kerajaan Negeri pula menyediakan tanah yang dijual pada harga rendah kepada Kerajaan Persekutuan untuk memilih rumah. Perumahan untuk mengatasi masalah kemiskinan.
Selepas tahun 1970, Kerajaan Persekutuan bekerjasama dengan kerajaan negeri bagi membina rumah untuk rakyat berpendapatan rendah. Kerajaan mengenal pasti penyediaan perumahan bukan sahaja untuk menyelesaikan masalah kekurangan rumah tetapi juga sebagai langkah menghapuskan kemiskinan. Kerajaan Persekutuan melaksanakan program perumahan rakyat PPR pada tahun 1997 untuk membina perumahan awam di seluruh negara. Dan kerajaan negeri menubuhkan agensi pembangunan negeri seperti Perbadanan Kemajuan Negeri Selangor PKNS dan Perbadanan Kemajuan Ekonomi Negeri Perak untuk membina rumah bagi rakyat berpendapatan rendah. Kerajaan negeri juga memperkenalkan program perumahan awam kos rendah PAKR melalui peruntukan kewangan yang diterima daripada Kerajaan Persekutuan. Kita pergi kepada perumahan mampu milik. Pada tahun 2014, Majlis Perumahan Negara ditubuhkan untuk merangka strategi menyediakan perumahan mampu milik. Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri menubuhkan pelbagai agensi serta memperkenalkan program khusus untuk membolehkan golongan pertengahan memiliki rumah. Antara program peringkat persekutuan termasuklah Perbadanan Perumahan Satu Malaysia iaitu PRIMA, Rumah Mesra Rakyat di bawah Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Dan terakhir sekali, antara program peringkat negeri termasuklah Rumah Selangorku dan Rumah Mampu Milik Johor. Okey. So sebenarnya ini pun kerjasama antara kerajaan negeri dan persekutuan, dia nak membantu rakyat juga. Khususnya kepada golongan B40 ataupun yang paling rendah ada ke? B40 je dekat paling rendah. Ada lagi? B40 paling rendah. B40 paling rendah. Kalau M40 kedua, lepas tu G kan. Okay. B40. So kalau kamu tengok terlalu banyak penyediaan perumahan untuk golongan miskin, khususnya pada perumahan awal kemerdekaan sehingga ke hari ini. So kalau kamu tengok sebenarnya banyak dan ada juga kerajaan yang beri kepada orang yang ada tanah. Okay, dia ada tanah tapi dia tak mampu nak buat rumah. So kita panggil rumah apa tu? Dia ada tanah kat kampung ke, kat bandar ke, tapi dia tak mampu nak buat rumah. Tapi kerajaan bagi dulu modal, nanti dia bayar bulan-bulan. Tu kita panggil perumahan apa? Mampu milik. Bukan. Rumah rakyat. Mesra Rakyat ataupun PPR ataupun PPRT. Okey, kebanyakannya dibina oleh kerajaan untuk kepada golongan yang tidak mampu memiliki rumah disebabkan oleh faktor kewangan atau kerja yang B40, tetapi dia kena bayar bulan-bulan lah. Itu adalah subsidi kerajaan membantu. Rumah tu macam kecil tapi agak mampu milik lah yang macam Haji Ahmad cakap. So, banyak rumah-rumah yang dibina antaranya PKNS, PAKR, Prima dan sebagainya. Kalau di Negeri Sembilan ada perumahan apa nama dia yang baru-baru ni? Dia bagi kepada pendapatan kasar isi rumah bawah 3,500. Perumahan apa? Dipanggil apa perumahan ni? Dar. Apa dia Azim? Tak dengar Azim. PPR kot. Bukan. Boleh tahniah mencuba. Dipanggil ni Yayasan Negeri Sembilan. Ada baru dia buka di tak silap saya projek perumahan tu di kawasan Labu. Dekat dengan Sandabri. Nama dia Taman Bakti Yayasan Negeri Sembilan yang mana diberikan kepada golongan berpendapatan isi rumah 3,500 ke bawah dan diberikan rumah yang mampu milik. Harga dia tak mahal. Kalau kamu tengok kalau di kawasan-kawasan Seremban, sebab di kita dah bandar raya Seremban, harga rumah mencecah hampir 300 hingga 400 ribu dan ada setengah juta. Jadi kerajaan Negeri Sembilan, kerajaan negeri dia berikan peruntukan. Tetapi dia pun dapat dana tu sebenarnya daripada kerajaan persekutuan juga. So tu dinamakan kerjasama kerajaan persekutuan dan negeri. Yang mana kerajaan negeri membina tapak rumah, dana itu diperoleh daripada kerajaan persekutuan dengan tujuan adalah untuk memastikan rakyat dapat memiliki rumah sendiri dalam tahun 2020 ni yang agak mencabar. Okay? So ada soalan nak tanya?
So perumahan untuk masalah rakyat termiskin kita panggil PPRT atau PPR. Kalau mampu milik macam Prima, Yayasan Negeri Sembilan, itu kalau mesra rakyat pun rumah mampu milik. Tapi kalau masalah kemiskinan ni memang PPRT atau PPR lah. Selainnya tu adalah rumah mampu milik yang diberikan kepada orang yang kurang berkemampuan untuk membeli rumah dalam jangka masa yang singkat. Jadi kerajaan buka peluang ini untuk diberikan. Okey, ada soalan? Okey, macam biasa hari ni saya nak tanda kehadiran menggunakan manual. Jadi saya nak semua orang buka kamera Ahmad Daniel. Cikgu tak boleh buka kamera aku. Kenapa? Pakai komputer. Ha? Pakai komputer. Komputer awak tak ada kamera? Webcam tak ada? Dia macam tu lah. Okey. Okay, Semoga awak tak tipu saya Tak tipu aku, tak tipu. Okey, sebelum tu sebelum saya terlupa, terima kasih kepada kumpulan pembentang iaitu lelaki tadi Qayyum, Asfa, Anis Dania, Putri Naufal, Airin Natasha, Luqman, Fauzi, Haziq Syaban dan juga Faiz Jamli Okey, seterusnya Airin Natasha. Saya cikgu. Kamera. Kamera tak boleh. Masalah lah. Aisyah Najiha. Ada cikgu. Buka kamera terus. Lambat. Okey. Aisyah Sakinah. Boleh live lah yang dah tu. Terima kasih, kita jumpa esok Aisyah Sakinah, Aisyah Sarual. Aisyah Sakinah tak ada Saya cikgu. Aisyah Sakinah tak ada? Sakinah ada? Okey dah. Aisyah Sakinah, Aisyah Sarual. Terima kasih cikgu. Oh, Anwar Rauf. Cikgu. Buka kamera Anwar. Okey. Auni Adlina, Auni Kamila, Azimatul Syakira. Ada cikgu. Okey. Ada cikgu. Azimat tak buka kamera. Kamera lambat. Sekejap. Lambat sangat. Okey dah. Okey. Danisha, Fadlin, Iza. Ada cikgu. Ada cikgu. Buka kamera. Ada cikgu. Danisha, okey. Okey. Izul Afif, Khairunisa, Asfa. Saya cikgu. Izul. Terima kasih cikgu. Iza. Iza. Tak ada kamera? Cikgu. Okey. Asfa. Asfa. Asfa mana? Saya tak nampak Asfa. Muka Asfa. Okey. Azim Akmal, Danish Haziq. Azim Akmal. Okey, Danish Haziq. Danish Haziq tak ada. Danish, tadi nampak Danish. Okey. Imran, Hazim dan Nabil. Qayyum. Cikgu. Hazim, buka kamera. Qayyum, Imran, Hazim, Nabil. Iswafiq. Mai tak? Iswafiq tak ada Ada. Rijal, Amira, Safia. Saya. Buka kamera. Okey. Anis Dania tadi dah. Anis, buka kamera. Luqman. Luqman pula. Naufal. Saya cikgu. Saya cikgu. Ada. Justina Atia, Ridwana, Amira Arifin dan Zulaika. Ada cikgu. Mana ada? Amira, Zulaika. Amira. Cikgu kamera tak ada. Okey, Christina. Ridwana.
Ridwana macam ada tu tadi, betul-betul dia left. Terima kasih cikgu. Okay. Adam, Faiz. Adam Saya mana cikgu. Adam? Buka kamera, Faiz. Adam, buka kamera. Okay. Amin Nuruddin, Amirul Farhan. Saya cikgu. Masih cikgu. Buka, sama-sama. Zenki. Masih cikgu. Buka kamera, Zenki. Saya tak nampak pun Zenki buka kamera. Zenki. Awak, Balkis tak ada. Awak Ada cikgu. buka kamera. Ada. Fatin Nabila, Alif Najmi. Saya. Ya, saya cikgu. Okey. Firdaus Hafiz Haziq. Ada. Okey. Luqman Hakim. Okey. Rushdi Nabila Najwa. Saya cikgu. Nabila Najwa. Aisyah Sofia. Saya cikgu. Tak, lambat sikit. Tak tahu. Tadi PM saya dia tak ada ke ni? Fatihah. Saya cikgu. Iman Akila, Rauda, Akil Syakira. Saya cikgu. Akila. Cikgu. Akil. Rauda. Dua tak ada lah. Minta di PM saya. Zenki dah keluar. Najwa. Muka Najwa. Najwa ada. Zenki dah keluar. Okey, terima kasih. Kita akan jumpa esok dengan sambungan bab 4.3 dan 4.4. Kalau sempat bab 5, saya akan keluarkan senarai untuk buat PowerPoint hari ni lah. Okey, terima kasih. Cikgu. Nabila tak buka kamera. Cikgu, saya terlalu